Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alastu bi khairikum, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Fatah, alim ulama, ustaz-ustaz, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita baru sahaja melaksanakan atau menunaikan salat Isyak berjemaah, alhamdulillah. Dan begitu juga kita dapat meneruskan lagi dengan salat tarawih yang hanya dikhaskan pada bulan Ramadan, yang mana insya-Allah selepas ini kita akan sambung lagi insya-Allah. Dan seterusnya ialah bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni diberi kepada kita dua nikmat. Yang pertama ialah nikmat iman dan Islam. Yang kedua nikmat kesihatan. Kerana dua nikmat ini adalah menjadi satu syarat yang membolehkan kita berpuasa pada hari ini. Dan sehingga hari ini adalah hari yang ke-27 Ramadan. 27 hari kita berpuasa. Tanpa nikmat dua nikmat ini, mana mungkin untuk kita menunaikan fardu puasa ini. Alhamdulillah. Dan seterusnya ialah saya sebenarnya debarnya kerana kerusi yang saya duduk ni tak ada tok guru lagi yang tak duduk. Senang kata tak, semua tok guru berada di kursi ni. Tiba-tiba saya insan yang kerdil, yang mana pada malam ni adalah malam kedua dan masjid kedua dalam hidup saya. Saya diberi peluang untuk menyampaikan sedikit tazkirah, yang mana bagi saya malah bukan tazkirah tetapi muhasabah bagi diri saya, yang mana saya menganggap tuan-tuan dan puan-puan adalah sebagai cermin bagi diri saya, dan begitu juga saya sendiri sebagai cermin pada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana moga-moga kita tergolong di kalangan insan yang beriman yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas. Bila mana kita berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kebaikan, kesabaran, moga-moga kita tergolong di kalangan itu insya-Allah. Alhamdulillah, semalam adalah malam ke-27. Bila sebut malam 27, masjid semalam alhamdulillah bermula malam Isyaknya sehingga subuhnya masjid kita dikembali menjadi ramai. Alhamdulillah. Kalau tempat saya Masjid Balok, pada awal dulu penuh dengan makmum. Alhamdulillah penuh dengan masjid. Tetapi berkurangan dan alhamdulillah semalam kembali penuh. Sehingga kan suasana pada subuh pagi tadi, Allahu Rabbi, bagaikan subuh pertama pada bulan Ramadan. Ia bermusim dan ada pasang dan surutnya. Itulah sifat Ramadan bagi kita. Moga-moga kali ini kita mengambil sifat tersebut untuk sama-sama kita muhasabah. Adakah begitu yang sepatutnya bila sampai bulan Ramadan kita hadir ke masjid dan ke surau bermusim, berwaktu. Ada kalanya masjid menjadi penuh dan ada kalanya pertengahan kita menjadi kurang sehingga berkurangan sehingga akhir Ramadan. Saya cuba mengambil peluang ini untuk saya muhasabah diri saya dan juga ibu-ibu dan ayah-ayah
untuk sama-sama kita melihat adakah itu yang sebenarnya yang diperlukan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita nak membezakan antara bulan Ramadan ini satu kefarduan ataupun peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu sekolah bagi kita, bukan untuk kita menumpuhi 11 bulan yang lain, bukan berakhir pada bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan ini adalah satu titik permulaan bagaimana kita melangkah demi melangkah untuk menghadapi bulan-bulan yang lain. Tetapi bagi orang, dia menganggap bahawa bulan Ramadan lah adalah segala-galanya. Sebab itulah pada bulan Ramadan lah masjid dan surau menjadi penuh. Kerana bagi mereka masjid Ramadan lah waktu bagi mereka untuk beribadah. Ulama menyebut ada 4 perkara yang Tuhan rahsiakan kepada kita. Iaitu kenapa Tuhan rahsiakan kepada kita 4 perkara ini ialah semata-mata untuk menjadikan kita hamba yang berterusan, menjadikan kita hamba yang sentiasa mencari keredaan, menjadikan kita manusia seorang hamba yang sentiasa mencintakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintakan Rasul dan mencintakan agama ini. Apa 4 perkara tersebut? Ulama menggariskan yang pertama ialah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, dikatakan semalam, hari Jumaat semalam adalah malam Lailatul Qadar, berpandukan kiraan 10 malam terakhir. Dan yang kedua adalah malam yang kiraan genap jatuh pada hari Jumaat, dan hari Jumaat itu sendiri adalah hari yang mulia. Jadi ramai yang mengatakan bahawa semalam adalah Lailatul Qadar. Sebab itulah masjid kita penuh semalam. Alhamdulillah, orang mencari Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Walaupun begitu, itu adalah rahsia Tuhan. Itu anggapan kita, itu bacaan ulama mengatakan semalam adalah Lailatul Qadar. Tetapi sehingga kini Lailatul Qadar adalah menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama, ulama mengatakan bahawa itu adalah rahsia Allah. Yang kedua ialah bila kita melihat ada firman Allah, hafizu salatu wa salatul wusta. Nak cerita nak Tuhan sebut satu perkataan, itu salatul wusta. Sedangkan bila sebut solat fardu 5 waktu sehari semalam, kita bermula dengan subuh, zuhurnya, asarnya, maghribnya dan isyaknya. Tiada satu perkataan pun dalam tu ada solat wusta. Bila begitu, ia juga menjadi satu rahsia kepada umat Islam bagi hamba-hamba untuk mencari apa itu solat wusta. Tafsir Ibn Katsir mengatakan bahawa salatul wusta adalah waktu zuhur. Dan kalau kita baca kitab, dan ada ulama mengatakan bahawa salatul wusta adalah waktu asar, dan ada ulama mengatakan salatul wusta adalah subuh. Ala kulli hal, tiada ketetapan oleh ulama mengatakan di manakah solat wusta tersebut. Itulah tanda yang kedua selain Lailatul Qadar, begitu juga salatul wusta untuk menjadi bukti kepada kita bahawa kita bukan saja Lailatul Qadar, bukan saja Ramadan, tetapi seharian kita dalam solat kita terus memburu cinta ilahi. Itu bukti yang kedua. Begitu juga Allah, ulama mengatakan bahawa yang ketiga yang menjadi rahsia kepada kita ialah di manakah waktu mustajab doa di hari penghulu bagi hari-hari, iaitu hari Jumaat. Ada ulama mengatakan bahawa antara khutbatain, 2 khutbah itu adalah waktu yang paling afdal untuk kita berdoa. Dan ada ulama mengatakan bahawa di penghujung hari selepas waktu asar. Ala kulli hal, baik sama ada antara 2 khutbah ataupun penghujung waktu asar, yang pastinya ialah itu menjadi rahsia lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus dan terus mencintai, untuk kita terus menerus untuk memburu cinta ilahi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah ulama mengatakan bahawa ada dalam hadis menyatakan Asmaul A'zam. Bila sebut oleh Asmaul Azam, kita melihat Asmaul Husna bermula daripada Allah sehingga akhirnya tiada satu pun Azam yang ditulis itu. Berarti yang paling besar. Ada ulama menjadi zikir kepada dia perkataan Allah, Allah. Ada ulama menjadi zikir kepada Ar-Rahman. Baginda itulah yang paling azam. Ada wali mengatakan Ar-Rahim, ada wali mengatakan Al-Latif. Yang pastinya ialah kita tak pasti 99 yang mana yang paling azam.
Ulama mengatakan bahawa azam itu kembali pada diri kita. Kita seorang yang keras, al-latif, yang paling sesuai pada diri kita. Kita rezeki yang agak susah, ar-razzaq, nama Allah itulah yang paling sesuai bagi kita. Nak menyatakan bahawa rahsia itu adalah kembali pada kita. Bermula rahsia yang pertama tadi iaitu as-salat, as-salatul wusta. Kembali pada kita, ke mana kita nak memburu. Kalau kita i'tikad bahawa subuh itu yang terbaik, kita mencari subuh. Kalau kita i'tikad bahawa zuhur itu adalah waktu yang terbaik, kita mencari zuhur. Kalau asar itu yang terbaik, kita mencari asar. Ala kulli hal, yang pastinya ialah bukan sifat kita, ialah sifat kita sifat mencari cinta ilahi. Bila kita mencari cinta ilahi, baik subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib dan isyak, kita buat yang terbaik untuk mencari cinta ilahi. Begitu juga dengan kata hari Jumaat tadi. Kalau kita mengatakan bahawa antara dua khutbah itu tersebut, itulah waktu yang terbaik, yang afdal, kita mencari cintanya di situ. Kalau kita mengatakan bahawa selepas waktu asar, di penhujung waktu asar, itulah waktu yang terbaik, kita mencari cintanya di situ. Tetapi bagi kita sebenarnya ialah bila kita sebut seperti lafaz niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan waktu itu, tetapi sentiasa kita mencari redha Allah, sentiasa kita mencari cinta Allah. Itu yang sepatutnya. Dan begitulah yang terakhir tadi, Asmaul Azam. Begitulah Lailatul Qadar terus menjadi rahsia. Nak buktikan pada kita bukan sahaja bulan Ramadan untuk kita menjadikan satu bulan untuk kita betul-betul menumpukan sepenuhnya dalam mencari redha ilahi, tetapi sebenarnya harian kita, mingguan kita, bulanan kita, dan setiap masa adalah setiap masa untuk kita mengingati Allah dan terus mengingati Allah dan terus mencari redha Allah. Itu perkara yang pertama bila sebut bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi mana mungkin kita mampu berdiri seorang diri untuk memimpin diri kita mencari cinta ilahi? Tidak mungkin. Sebab bila Nabi kata alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah menunjukkan kepada kita bahawa kita wajib berjemaah untuk kita terus mencintai, mencari redha ilahi. Antara syarat di ulama mengatakan bahawa yang pertama untuk kita mencari redha ilahi ialah, ataupun mendekatkan diri kepada ilahi ialah, yang pertama ketakwaan. Bila sebut ketakwaan, contoh yang paling jelas iaitu pada bulan Ramadan ini kita masyhur dengan peristiwa Badar Kubra, perang Badar. Alhamdulillah, mana mungkin seseorang insan yang biasa mampu memikirkan bahawa satu kumpulan manusia yang 300 lebih mampu untuk melawan tentera musyrikin yang 1000 lebih tanpa senjata. Mungkin mereka ada panah, mungkin mereka ada tombak. Pada pandangan mata mereka, kita hanya ada pelepah tamar. Tetapi itu kesilapan yang besar. Umat Islam bukan pelepah tamar sahaja di tangannya, tetapi di hatinya ialah senjata yang paling besar ialah senjata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah segala-galanya, ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama menggariskan yang pertama untuk kita takarrub, kita mencari cinta ilahi, yang pertama ketakwaan. Alhamdulillah, insya-Allah moga-moga kita ada sifat tersebut. Yang kedua ialah tentang zikir. Ulama mengatakan kena ada zikir dalam diri kita. Adakah bila sebut zikir, zikir lisan? Zikir, bila sebut zikir adalah satu perkara yang meluas. Majlis ilmu juga dianggap zikir. Bacaan Al-Quran pun dianggap zikir. Apa sahaja yang boleh menjuruskan kita menyebut nama Allah, apa sahaja yang menjurus kepada kita untuk mencari cinta Allah, itulah zikir. Zikir kepada siapa? Zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang kedua itu kita kena ada. Ada orang mampu membaca Al-Quran, dengan cara itu dia mengingati Allah. Alhamdulillah, teruskan. Alhamdulillah. Ada orang dia mampu mengingati Allah dengan zikir, dia solat. Dia solat sentiasa bersolat. Alhamdulillah, teruskan. Ada orang dia sentiasa mengingati Allah dengan cara berselawat kepada Rasul. Alhamdulillah. Teruskan. Nak ceritanya ialah benda tu berbagai. Bukan hanya solid bila kata, bila zikir dengan afdalul zikir la ilaha illallah ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilah, terserah.
mengikut kesuaian kita. Buktinya ialah satu kisah yang disebut oleh Salafus Saleh tentang kisah Sufyan As-Sawri, di mana pada satu hari ketika dia tawaf, dia melihat seorang pemuda setiap kali langkahnya ialah dia menyebut nama Rasulullah, dia bersalawat kepada Rasulullah. Langkah kedua begitulah seterus sehingga langkah yang terakhir pun setiap langkah demi langkah bukan dia berdoa seperti mana doa-doa yang diajar, tetapi dia berselawat. Lalu Sufyan As-Sawri nak menanya kepada dia. Dia menahan pemuda tersebut, dia bertanya, "Wahai pemuda, aku dapati kamu tidak berdoa seperti mana doa-doa yang diajar oleh Rasulullah dan yang diajar oleh ulama-ulama, tetapi kamu berselawat." Jawab pemuda tersebut, dia bertanya kepada, "Siapakah kamu?" Lalu Sufyan As-Sawri menjawab, "Akulah Sufyan As-Sawri." Dia pun berceritalah kenapa setiap kali langkah dia bersalawat, setiap kali langkah dia berselawat. Dia nyatakan bahawa dahulu ketika aku mengerjakan umrah dengan ayahku dipanggil ilahi ketika kami mengerjakan umrah. Yang pastinya dia kata yang aku sedih ialah wajah ayahku bertukar menjadi kehitaman. Allahu Rabbi. Ketika itu dia menangis. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepadanya. Lalu didatangkan kepadanya seorang lelaki yang berjubah putih, yang sangat putih, yang baginya dia tidak pernah kulihat orang sepertinya. Datang lelaki tersebut mendoakan, menyapu muka ayahnya dan terus bertukar menjadi wajah yang putih, yang berseri. Lalu dia bertanya kepada lelaki tersebut, "Siapakah kamu?" Lelaki tersebut menyatakan bahawa akulah Rasulullah. Dia nyatakan bahawa ayahmu ini betul dia seorang yang fasik, dia ada melakukan dosa-dosa, tetapi ayahmu ini walaupun dia begitu, di dalam hatinya sentiasa menyebut namaku. Sebab itulah inilah syafaatku baginya. Bermula pada hari itu dia kata, aku setiap kali aku nak melangkah, aku akan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali aku nak melangkah, aku akan berselawat pada Rasulullah, nak menunjukkan bahawa syafaat rahmat ilahi bukan menjurus pada satu benda, tetapi terserah kepada kita. Begitu juga dalam kalau kita lihat Riyadhus Salihin, ada seorang lelaki kena peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rasulullah melihat seorang lelaki yang mundar-mandir. Bila ditanya dengan Jibril, dia mengatakan bahawa lelaki ini dimasukkan syurga hanya kerana dia mengalir satu dahan pokok di tengah jalan, lalu dia meninggal dunia. Dengan itu saja dia boleh masuk syurga. Itulah rahmat ilahi. Nak menyatakan bahawa kita tentang zikir tersebut bukan satu jenis saja, terserah pada kita. Kalau kita mampu dengan Al-Quran, falyatafaddal mashkura, tak ada masalah. Kalau kita mampu dengan solat, teruskan dengan solat. Yang pastinya ialah qasad kita, niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan hidup kita diciptakan, kata Allah, tidak lain tidak bukan untuk beribadat kepada Allah. Jadi apa sahaja yang kita buat mestilah kerana Allah SWT. Yang ketiga, perlu ada kesungguhan dan tekad. Mana mungkin kita nak melakukan perubahan dengan tanpa ada kesungguhan dan tekad. Hati kita, mulut kita bertutur dan mengucapkan bahawa aku ingin berubah. Contoh, bulan Ramadan yang mulia ini, alhamdulillah kita sama-sama bertadarus. Alhamdulillah. Orang ada yang mampu khatam sekali, ada yang mampu 2 kali, dan alhamdulillah saya percaya ramai yang mampu khatam 2-3 kali, alhamdulillah. Tetapi perkara tersebut soalnya ialah bagaimana mungkin untuk kita meneruskan perkara tersebut selain bulan Ramadan. Kalau kita mampu bertadarus pada bulan Ramadan, sepatutnya sifat tersebut, perkara tersebut kita mampu melakukan juga pada bulan-bulan yang lain. Itulah terbiah bulan Ramadan 30 hari tersebut. Bagaimana mungkin kalau kita nak mampu tanpa kesungguhan? Bagaimana mungkin kita nak mampu melakukannya juga pada bulan-bulan lain tanpa tekad? Sebab itulah ulama menggariskan yang ketiga tadilah perlu ada kesungguhan, perlu ada tekad untuk terus kita beramal dan terus kita beramal. Dan yang keempat, yang cukup penting juga, iaitu wajib bagi kita mendampingi ustaz dan ulama. Tanpa mereka mana mungkin kita dibimbing. Betul, Nabi tinggalkan kepada kita 2 perkara, Al-Quran
dan sunnah Rasulullah. Adakah kita mampu memetik mutiara tersebut dengan diri sendiri? Adakah setiap insan mampu? Tidak mampu, melainkan dengan pertolongan ulama, melainkan dengan pertolongan ustaz-ustaz. Sebab itulah ulama menggariskan yang keempat, menjadi kewajipan kepada kita mendampingi ustaz dan ulama untuk terus membimbing kita, untuk terus membimbing kita. Contohnya, Allah sediakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang hebat sepanjang tahun untuk menjadi peringatan demi peringatan kepada kita. Contoh, bila sampai ke Rabiul Awal, kita terus mengingati peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di rumah tanpa mendampingi ustaz dan ulama, mana mungkin peristiwa tersebut, mana mungkin sejarah tersebut, mana mungkin hari tersebut kita akan ingat. Ada orang menjawab, kami akan ingat sebab kerajaan akan mengeluarkan pekeliling sebulan sebelum peristiwa tersebut. Pekeliling bukan untuk kita terus mencintai Rasulullah, tetapi pekeliling tersebut untuk kita berharap pada hari kelahiran Rasulullah. Itu pekelilingnya. Alhamdulillah, tak kisah. Yang pastinya ialah kita mengingati Rasulullah. Begitu ya selepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab. Kita datang dengan bulan Rejab dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana terkandung dalamnya banyak kisah-kisah yang jadi pedoman, jadi pegangan hidup pada kita. Mana mungkin kalau kita berada di rumah, mana mungkin bila kita berada di pesisiran mana-mana, kita akan ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mana mungkin kalau kita tidak mendampingi ustaz, kalau tidak kita mendampingi ulama. Sebab itulah ulama menggariskan yang keempat, untuk kita terus takarrub kepada ilahi, mesti kita mendampingi ustaz dan ulama. Dan yang terakhir ialah yang kelima, selepas ada tekad ketakwaan dalam hati, selepas ada zikir yang kita amalkan, selepas ada kesungguhan dan tekad dalam melakukan amalan tersebut, alhamdulillah kita terus mendampingi ustaz dan ulama. Tetapi yang kelima, kalau kita tidak menjaga juga, ada kemungkinan kita akan terpesong. Siapakah mereka? Yang kelima itu ialah wajib kita memilih sahabat-sahabat yang boleh menjurus, membimbing kita kepada kebaikan. Kalau terus kita berada di kelompok tersebut, mana mungkin dalam kelompok yang kita buat kemungkaran, yang kita boleh mampu membimbing diri sendiri keluar. Contoh dalam kisah yang masyhur, yang mengatakan satu kisah tentang seorang lelaki yang membunuh 99 orang lelaki. Apa syarat yang terakhir yang ditetapkan oleh ulama? Yang dia telah berjumpa bahawa wajib bagi kamu keluar daripada negara tersebut. Nak menunjukkan kepada kita, kalau untuk kita melakukan perubahan, untuk kita takarrub pada ilahi, bukan selain ketakwaan, bukan sahaja zikir tadi, bukan sahaja kesungguhan, bukan sahaja mendekatkan diri kepada ulama dan ustaz, kita perlu rakan-rakan dan para sahabat yang mampu untuk bersama dalam mencari cinta ilahi. Yang pastinya ialah, penakhirnya ialah, sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri dan suruh ayah-ayah, ibu-ibu, suruh ahli jemaah untuk kita merenung kembali bagaimana hari-hari yang kita tempuhi sepanjang umur kita. Ada orang 30-an, 40-an, kita merenung kembali di manakah kita, bagaimanakah kita. Sebab kita kena ingat, mati datang tanpa diundang. Mati datang tiba-tiba, mati datang tiada alamat. Sebab itulah yang paling penting ialah kita terus melengkapkan diri kita, membuat persediaan untuk terus kita mencari cinta ilahi, dengan kita sentiasa muhasabah diri kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Dan akhirnya ialah saya akan tutup tazkirah ini dengan saya minta ampun dan minta maaf sekiranya daripada awal ucapan, daripada awal penyampaian ada saya terkasar bahasa dan agak laju sedikit. Memang jenis cakap laju macam mana.
Kalau ada slang-slang Terengganu tu, memang orang Terengganu buat macam mana. Kalau ada yang tak faham, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada yang terguris, saya minta maaf banyak. Dan kalau ada saya silap, saya minta tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu boleh menegur saya kalau sekiranya saya ada melakukan kesilapan dalam saya menyampaikan tadi. Dan akhir sekali ialah saya dibawa, saya minta izin dah. Saya minta izin kot melalui Zam untuk melancarkan derma, rayuan derma untuk dana pembinaan Pasti Assalam. Saya mewakili PAS Cawangan Sungai Karang Darat merayu untuk menyumbang kepada kami untuk menyiapkan satu bangunan pasti, yang mana pasti ini akan digunakan pada tahun hadapan, dan pasti ini akan bermula beroperasi pada tahun hadapan. Alhamdulillah sampai hari ini kita dah berakhir pembinaan untuk pasar ni. Sekarang ni kita stop, berhenti pada bim atas. Kita berhenti dulu sebab nak raya, dan lepas ni kita akan sambung balik. Dan kita mengharapkan ibu-ibu, ayah-ayah, seluruh ahli jemaah mampu menolong kami untuk menyiapkan bangunan ini untuk kami guna pada tahun hadapan, bukan sahaja pasti, tetapi menjadi satu balai tarbiyah bagi kami membimbing masyarakat di Sungai Karang Darat. Sebab masalah Sungai Karang Darat, kami tak ada surau, tak ada masjid untuk kami kuasai, tak ada surau, tak ada masjid untuk kami menyebarkan ilmu agama, insya-Allah. Sebab itulah kami memerlukan bangunan ini untuk kami mula kembali menyebarkan, dan insya-Allah moga-moga dengan usaha yang sedikit ini dapat menyumbang kepada kemenangan Islam, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.